Datuk juga ni. Tak apa. Tak apa. Okey, ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang bahagia Fadil Yahanda Ustaz Sayuti, seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah dapat kita bersama pada malam ni. Kita sambung ta'lim al-muta'allim kita, tuan-tuan, pada muka surat yang ke-30. Muka surat yang ke-30, yakni berkaitan dengan adab kita bermesyuarat dan kita bertanya ataupun meminta pandangan. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, aku pernah mendengar seorang bijak pandai Samarkand. Seorang bijak pandai Samarkand. Samarkand ni, tuan-tuan, satu pekan, satu kota di Uzbek ni. Dia menceritakan sesungguhnya ada seorang penuntut ilmu datang meminta pandangan kepadaku tentang menuntut ilmu. Dia kata, Imam Abu Hanifah kata, satu ketika aku mendengar seorang bijak pandai di kota Samarkand cerita, kawan tu lah kata, dia kata sesungguhnya ada seorang penuntut ilmu mai minta pandangan kepada aku tentang nak pi belajar ataupun menuntut ilmu tersebut. Sewaktu itu dia sudah pun berazam untuk pergi menuntut ilmu di Bukhara, juga sebuah kota di tengah-tengah Uzbek, tempat lahir Imam Al-Bukhari. Jadi dia kata ada seorang anak muda ni nak pergi belajar ilmu. Dia tu azam dah nak pergi ke Bukhara tu. Tapi mai juga tanya aku, dia kata. Mai tanya pendapat macam mana di Bukhara ni sesuai dah saya nak pergi belajar ilmu ni macam mana. Itu adab dia. Demikianlah kisah yang menggambarkan betapa pentingnya seseorang itu bermesyuarat dengan orang yang mampu memberikan pandangan dalam sebarang urusannya. Cerita yang kita bawa mai atas saat ni, Tok Syekh kita kata, kalau dah berazam macam tu pun minta pandangan orang baik-baik lagi. Dia kata yang ni nak tunjuk betapa penting kita ni mesyuarat dulu. Mesyuarat pula dengan siapa? Dengan orang yang boleh bagi pandangan. Tengoklah orang tu macam mana, keahlian dia dalam bidang yang kita nak tanya, keahlian dia dalam bidang yang kita nak rojok lah. Itu penting dia. Jangan pakai piduk codong rasa kita cerdik macam tu je. Kalau kita cerdik pun ada orang cerdik pada kita. Kena ingat macam tu lah. Baik, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Rasulnya bermesyuarat dalam semua urusan. Kalau Nabi pun Allah Subhanahu wa ta'ala perintah bermesyuarat, tuan-tuan, tak ada orang yang lebih bijak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi pun Allah suruh mesyuarat, tanya, minta pandangan, berkongsi pandangan, apatah lagi kita lah. Apatah lagi kita. Kita ni, tuan-tuan,
cerdik kita ni ujung kuku Nabi pun tak ada, kan? Kalau kita ni tak mau mesyuarat, kira sakan pada Nabi lagi lah. Ataupun mesyuarat tapi tak mau ikut keputusan mesyuarat pun tak boleh juga. Kita kena mesyuarat dan patuh kepada keputusan. Nak buat pandangan lain, keputusan lain, mesyuarat lain. Baik. Walaupun begitu, Allah tetap memerintahkan baginda bermesyuarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bermesyuarat dengan para sahabat. Nabi selalu bermesyuarat dengan para sahabat dalam semua urusan, sehingga kan dalam urusan keperluan rumah sekalipun Nabi tanya, Nabi rojok kepada yang berhak lah. Rumah tangga ni kena rojok isteri kita lah. Kena tanya dia, macam mana ni kita ni tak menguasai ilmu dapur ni. Kena tanya orang yang menguasai ya. Mesyuarat, minta pandangan, keputusan kita buat. Orang lelaki dengan keluarga dia, dengan isteri dia, jangan lupa minta pandangan. Tapi yang menentukan keputusan tu suamilah. Minta pandangan, renung pandangan, tapi yang buat keputusan suami. Jangan yang buat keputusan isteri. Yang tu pandangan tak salah dan sangat baik. Tanya isteri kita tak salah. Isteri bagi pandangan dia betul, kita terima, tak salah. Tapi yang buat keputusan kita. Suami yang kena buat keputusan. Jangan suami kita ikut mahal. Tapi semua benda ikut mahal ni. Kita pergi satu kenuri, kenuri lagu dangdut kan. Tak, dan kita kata apa ni? Dia kata, Allah Ustaz, orang perempuan lah tu. Kita tak kata apa pun, tapi nak kata lah. Dia memang dia kata, bukan jauh kan tuan-tuan, dekat tuan-tuan, lajak sikit kona belah kanan tu. Apa dia tu? Kita pipi dia kata, ish, orang perempuan lah Ustaz, payah depan ni. Kita tak kata apa pun, tapi dia duk rasa-rasa macam nak kata lah. Pasal sebelum tu ada hak Ustaz kata dah. Jadi dia rasa tak boleh lah orang perempuan pun kan, kita kena buat keputusan lah kita sebagai suami. Ada orang menyebut Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah mengatakan, seseorang itu tidak akan binasa kerana bermesyuarat. Tak rugilah. Ada orang menyebut bahawa manusia terbahagi kepada 3 tahap. Manusia ni ada 3 kategori. Yang kata manusia ni, yakni pertama lelaki, yang kedua separuh lelaki, yang ketiga tak ada apa-apa dia tu. Lelaki ke perempuan, maknanya dia macam ni lah. Kalau tak lelaki pun dia tu manusia. Hak satu lagi separuh, hak satu lagi tak ada apa nilai pada dia. Macam mana pembahagian tersebut? Yang pertama yang kata lelaki penuh tu, ataupun yang kata perempuan ke, ataupun yang kata manusia, insan seketui dia tu, apa dia? Maka lelaki itu ialah orang yang mempunyai pandangan yang berenah, dan dia juga berbincang dengan orang lain. Hak ni full. Dia ada pandangan tapi dia tak buat keputusan sendiri, dan dia bincang dengan orang baru buat keputusan. Dia ni full, kira markah penuh lah. Kategori dia markah penuh. Manusia yang kategori markah penuh, dia berenah, dia ada pandangan dan dia ajak orang bincang. Dia pertama. Yang kedua, dia separuh saja. Kira kalau periksa makbul lah kot, lulus dapat 50%. Dia ni siapa? Dia separuh lelaki. Ialah orang yang mempunyai pandangan yang berenah tapi tak mau bincang. Dia ada pandangan, dia ada macam-macam perancangan, tapi tak mau bincang dengan orang. Dia kerana nak odong dia sendiri aja. Ataupun dia suka bincang tapi dia tak ada pandangan. Dia separuh lah. Dia tak ada pandangan tapi dia suka bincang. Kira separuh lah. Hak satu lagi pula ada pandangan tapi tak mau bincang, separuh juga. Yang hak penuh ni, dia ada pandangan dan dia suka bincang. Yang ketiga, dia tak ada nilai apa-apa. Dia tak ada nilai apa-apa. Siapa dia ni? Yang tidak mempunyai apa-apa itu ialah orang yang tidak mempunyai pandangan. Dia dah lah tak ada pandangan.
dan tidak mahu berbincang dengan orang. Dah lah hang tak tahu, tanya pun tak mau, bahasa macam tu lah. Dah lah hang tak reti, rujuk orang pun tak mau. Macam bahasa orang duk sebut selalu, bodoh sombong. Dah lah tak tahu, lepas tu tak mau tanya orang pula, dia kira nak buat dia. Ini tak ada nilai apa. Hak pertama tadi cantik, dia ada juga pandangan, lepas tu dia ajak mesyuarat dengan orang. Hak kedua tadi dia ada satu je, ada pandangan tapi tak mau mesyuarat, ataupun dia suka mesyuarat tapi dia tak ada pandangan apa. Tu separuh lah, luluh lah juga, tapi luluh pun luluh tak apa cantik. Okey, Imam Ja'far As-Sadiq pernah berkata kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, hendaklah kamu bermesyuarat tentang urusanmu dengan orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ja'far As-Sadiq peringat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata kita ni kena mesyuarat. Mesyuarat dengan siapa? Dengan orang yang takutkan kepada Allah. Kalau mesyuarat dengan orang yang tak takut Allah, tak jadi juga. Dia kena mesyuarat dengan orang yang takut kepada Allah. Ni nak buat keputusan ni, nak buat keputusan ni dari sudut agama macam mana? Tu dia kena ada itu. Baru kalau mesyuarat dengan orang takut kepada Allah lah. Kalau mesyuarat dengan orang tak takut pada Allah, dia kata buat apa ya, suruh kira lah. Nak kira Allah, dia kata pakai tak buat apa, dia buat ayat tu. Kalau nak kira halal haram, dia kata kita pakai tak boleh buat apa. Oh tak boleh macam tu. Kita nak pasal nak kira halal haram tu yang nak buat apa tu. Kalau tak kira halal haram nak buat apa? Ni halal pasal tu yang kita nak buat. Ni pasal apa kita tinggal, pasal haram. Pasal tu yang kita tinggal, pasal tu yang kita buat. Ni yang kita duk puluh-puluh main mengaji pasal apa ni? Pasal ini tuntutan fardhu ain. Kita kena mau tak mau cari ilmu. Dah cari ilmu, dapat pahala pula. Tu je yang kita buat. Kalau tak ada pasal pahala dengan dosa, tak main pun tak apa. Yang kita duk semayang ni pasal apa? Kalau tinggal berdosa, kalau buat dapat pahala. Yang kita buat tu pasal ada perkiraan halal haram, ada perkiraan dosa pahala. Kalau tak ada perkiraan halal haram dosa pahala, nak buat apa? Nak susah-susah apa? Ada setengah pandangan yang grup tabi'iyah ni, dia kata hidup kita atas dunia ni, dia kata semula jadi, tidak ada perkiraan pahala dan dosa. Kita akan menjadi, kita berada di alam fana ni, satu hari dia kata kita akan hancur, kita tak akan dibangkitkan. Tak, kita bukan fahaman macam tu. Kita bukan fahaman macam tu. Ada fahaman pula, dia kata alam ni bukan ada Tuhan duk bagi jadi, dia kata. Dia proses yang semula jadi pula, dia kata. Dari air mani jadi darah jadi daging jadi orang, sampai satu hari hancur tu pula jadi apa-apa lagi lah, sampai tumbuh pula tu macam-macam lah. Tapi kita ada, hidup kita ada perkiraan dosa pahala, hidup kita ada perkiraan halal haram. Itu penting. Dia kata kena mesyuarat dengan orang yang takut kepada Allah. Kalau orang tak takut kepada Allah, tak jadi mesyuarat kita. Menuntut ilmu merupakan urusan yang paling penting dalam hidup kita ni, tuan-tuan. Yang paling penting adalah menuntut ilmu, dan paling sukar, paling penting dan paling payah ialah cari ilmu. Memang payah, tuan-tuan. Kalau nak menuntut ilmu ni, tuan-tuan, bersilah 45 minit pun rasa lama. Tengok, kalau nak menuntut ilmu. Tapi kalau tengok bola separuh masa pertama 45 minit, bukan rasa apa. Dia rasa, tak rasa lah habis dah bunyi pun. Lah habis dah. Kalau mengaji lah tak habis lagi kah? Dia lah juga. Dua-dua ada lah. Tapi cuma lah di belakang tu tambah. Lah tak habis lagi kah? Lah habis dah. Ada dua-dua jenis lah. Tapi la mana tak tahu. Dia benar macam itulah. Kalau semayang ni 4 rakaat, kalau tarawih 8 rakaat, puasa lama. Tapi kalau kita duduk berjalan kot Giant tu, sejam tak keheran. Tesco sejam tak heran. Pasal apa? Pasal benda tu dia hak seronok. Hak seronok. Hak yang bertepatan dengan keinginan hati. Jadi benda tu benda mudah. Bila benda mudah ni dia senang buat lah. Sedangkan mengaji ni payah. Dia penting dan dia payah. Maka bermesyuarat tentang menuntut ilmu adalah lebih penting dan lebih utama.
benda lain pun kena mesyuarat, dia kata tambah benda menuntut ilmu mengaji lagi kena mesyuarat. Jangan tuan-tuan duk buat silap tak ketahuan Allah. Hari apa anak pun tak ingat, tapi 2-3-4 hari ada 2 orang budak muda mengaji tu di tuan-tuan sebut di lembah, di Gombak. 2 beradik kan. Seorang abang umur 24, seorang lagi 18 tu. Dia main rumah anak petang pukul 5, biarlah kira 5.30 anak pun balik dari surau. Dia sampai main 2 beradik depa bagus, depa mau kepada agama, walaupun depa daripada peringkat awal tak mengaji agama, masuk universiti mau pada agama, sangat cantik. Tapi tuan-tuan jaga-jaga. Yang nak kata jaga-jaga tu macam mana? Bila dia main rumah anak, bagi salam elok, budak berjurih lah 2 orang ni, baik lah. Budak berjurih lah. Dia sembang-sembang ayat dia, anak pun tanya lah hajat ni apa. Saya diam tak nak main di rumah, anak pun tak kenal. Dia kata, ustaz, kami main ni nak minta hikam 5 ustaz. Anak pun tak pernah dengar. Yang anak pernah dengar kitab hikam tu dah lah. Ni dia nak hikam 5, buku 5 pernah lah dengar kan? Ya, hikam. Anak tak katalah ke dia tu, tapi dalam kepala ni hikam 5, tak tahulah anak tak mengaji tinggi-tinggi macam tu kan. Anak kata, apa dia hikam 5 ni? Dia kata, tak tahu ustaz, tak tahu. Guru tu suruh main jumpa ustaz, lagi lingkup. Dia kata suruh main ambil kat ustaz Afiq hikam 5. Anak kata, anak kalau kitab hikam tu ada, tapi tak sampailah 5 buah. Takatlah ada 2 buah lah lebih kuliah kita pagi Jumaat tu. Dah ustaz, dia kata hikam 5. Anak kata, anak tak tahu, anak tak tahu sungguh. Saya tak tahu sungguh, dia kata. Lepas tu barulah anak, dah dia nak sangat-sangat, anak pun korek-korek lah pelan-pelan. Anak kata, pasal apa? Baru dia cerita. Dia kata, ustaz, kami lah ni duduk dalam satu grup kami ni grup Budi Suci. Grup Budi Suci. Anak kata, ramai lah. Dia kata, kalau di kampus tu ramai ustaz. Dia ustaz, di kampus ramai. Budi Suci ni apa dia? Kita apa dia? Dia pun cerita. Dia kata, guru dia dulu nakal, dia kata, buih jahat ni tak ada Allah lah. Satu hari dia sedap, dia insaf, baguslah. Dia insaf tu tuan-tuan, dia lari pergi satu gua, dia bermunajat di situlah, dan di situlah dia dapat ilmu laduni. Ilmu laduni ni ialah, dia kata, dia malam tu dia lena-lena, dia rasa berat kepala, mangkit-mangkit pagi esok, semua dia tahu pasal ilmu ni. Tu dia nama dia ilmu laduni. Isyana kata, kalau macam tu bukan laduni, tu syaitani. Ilmu ni tuan-tuan, dia ada maratib dia. Ilmu ni dia ada tahap dia. Nak kena selesai ilmu alat dia, nak kena selesai fardu ain dia, nak kena. Ilmu ni bukan dapat satu malam. Nabi yang jadi kekasih Allah tu pun ada guru dia, yakni Jibril alaihi salam. Dan Jibril pula bertahap-tahap sampaikan ilmu kepada Rasulullah. Kalau Nabi itu satu manusia yang paling istimewa, kekasih Allah pun tak seketui sampai tahap dia sampai. Nak kata kalau macam tu guru entah hebat. Nak kata guru entah hebat. Tak apa lagi, sembang lagi. Anda tanya pasal semayang. Semayang ni macam mana semayang entah semua? Dia syarah lah kat anak. Dia kata semayang ni ustaz, yang penting bukan perbuatan, tetapi khusyuk. Dia kata yang penting ialah hasil daripada perbuatan. Perbuatan itu sebagai wasilah. Dia syarah kita kan, pandai budak tu. Budak cakap pandai elok. Alhamdulillah, anak rasa dia tak salah. Cuma dia jumpa guru yang salah. Dia salah lah. Cuma dia tu bukan mereka-reka. Jadi dia kata, ustaz, perbuatan, rukun perbuatan kita tu adalah wasilah
untuk mendapatkan nilai solat. Nilai solat itu ialah khusyuk. Baik. Kata budak ni, bayang, lepas tu guru entah sembahyang macam mana? Dia kata guru saya berdiri lah, berdiri dan selesai lah. Pasal dia bukan perbuatan tu yang penting. Yang penting khusyuk hasil daripada perbuatan. Lingkup tuan-tuan. Macam ni lingkup. Satu dia buat ilmu laduni satu malam, batu semayang pakai berdiri saja. Oi, macam ni lingkup. Ramai ke? Ramai dia kata. Oh tuan-tuan. Jadi dialah macam-macam ni. Macam-macam ni tuan. Sebab itu menuntut ilmu ni tuan-tuan kena rujuk orang. Kita ada anak-anak kita duduk di kampus-kampus tuan-tuan, kadang-kadang dia balik sembang-sembang dia. Kan, sembang-sembang. Jangan duk pergi tuduh dia. Cuma sembang, tanya dia. Tengok dia punya view dia. Kita tanya dia 2-3 benda, macam mana pandangan abang kau macam ni. Tengok dia jawab. Kalau dia jawab, kita boleh kenal dah. Jangan duk pergi korek. Hang ni duk ikut ajaran mana tu dia. Kalau ada sungguh pun dia tak cerita. Kan? Ajak sembang, tanya, kena. Tuan-tuan jangan biar. Saya. Tengok budak tu berjuri. Akhirnya kita pun tanya dia, lama lagi ke nak duduk di sini? Dia kata tak lama Ustaz, dalam 2 minggu. Anda kata enta mai berulang rumah anda lepas asar boleh 2-3 petang. Pasal apa saya nak mengaji kat enta? Alhamdulillah dia main lah 2 kali dah, 3 kali dah. Nampak kita boleh, alhamdulillah lah, boleh lah sikit. Kita pertama kita nak kena habaq ke dia benda tu salah. Pertama nak kena habaq ke dia hak enta ikut tu salah. Alhamdulillah lah, nampak tu macam terbuka sikit ya, macam terbuka sikit dah. Kata benda tu salah. Tak ada ilmu ni macam yang kita ceritalah konsep laduni ni apa dia kena cerita kat dia. Yang laduni yang dia duk silap, bukan silap, buat sengaja buat silap macam tu lah. Ada pula ilmu main seketui malam macam tu. Kan dia kena mengaji tuan kalau dia buat seketui tu. Kena tengok elok-elok. Mari kita tengok sikit lagi. Sebelum pukul 8 kita tukar kita. Sabar dan tetap dalam pengajian. Hakim Samarkand apabila diminta pandangan berkenaan musafir ke Bukhara, orang tanya dia minta pandangan musafir ke Bukhara, beliau menjawab, apabila kamu pergi ke Bukhara, maka janganlah kamu segera melazimi guru tertentu. Itu macam ni tuan-tuan maksudnya. Hang nak pergi mengaji satu tempat tu hang tu baru duduk cari nak mengaji di mana, tu maksud dia. Kalau di sini lain, dia jangan tuan-tuan sama kontak tu dengan tuan-tuan duduk di Darul Aman Hai. Lepas tu pula jawatan kuasa dah tetap dah mengaji malam ni siapa. Tuan-tuan pun duduk tani dah, dan tuan-tuan pun bukan sebagai full time penuntut ilmu. Kan, bukan full time lah. Ni duk cerita orang yang menuntut ilmu pi satu tempat, dia nak cari siapa dia yang nak mengajak, macam tu, kontak macam tu. Yang macam tuan-tuan ni lain dah daripada kontak ni lain dah. Dia kata kalau pi ke Bukhara tu, dia kata jangan terus melazimi guru tentu, jangan terus hidup sila pakai terus dengan dia. Itu maksud dia. Dia kata sebaliknya, hendaklah kamu tangguh selama 2 bulan situasi pada waktu tu. Mungkin pengajian waktu tu macam mana ya, nak cari guru satu tempat. Lah ni tuan-tuan tak payah sangat dah. Lah ni tuan-tuan tekan buka web tu, Universiti Islam, universiti ni siapa dia, boleh dah. Lah ni tak gaduh 2 bulan dah. Ataupun tuan-tuan tengok dalam kawasan tuan-tuan ni, malam ni kitab apa, malam esok kitab apa, lain lah. Bukan kontak yang ni, bukan kontak kita bincang ni, beza dengan kitab. Dia kata tangguh selama 2 bulan sambil membuat penilaian dan memilih guru yang sesuai. Sesuai ni apa? Dia duduk tu satu sesuai dengan peringkat dia. Sesuai dengan peringkat dia. Aku nak mengaji ni, kan dulu mengaji macam tu. Dia ada ni kepala telaah dia ni bincang kitab apa dah. Kalau tauhid kitab apa dah. Kalau fiqh apa dah. Kita ni basic ni piduk langkau kitab sok-sok lagi tak sampai. Itu maksud dia. Pi cari dulu, dia kata pi cari dulu, piduk silasat. Tu duk beli kitab lagi silasat. Tuan-tuan janganlah, tuan-tuan kitab orang bagilah. Tuan-tuan tak apa lah, ni kontak kita bincang duk mencari ni.
Dia pergi cari nu, dengar nu Ustaz, pergi dengar ni Ustaz, guru hak ni sesuai, hak ni sesuai, baru melazimi dia nak beli kitab ke apa. Tu maksud Tok Syekh kitab kita ni. Dia kata, kerana dia kata seandainya kamu terus melazimi mana-mana ulama dan kamu mula belajar dengannya, kemungkinan suatu hari nanti pengajarannya tidak menarik minat kamu. Pasal apa tak menarik minat kamu? Tak sampai peringkat kita. Kita bila bukan peringkat kita mengaji tak sampai, dia rasa jemu lah. Benda kalau sampai, kita memang tahap kita mengaji sama masuk, kita tak jemu lah. Tapi bukan peringkat kita duk pergi gagah juga, duk sila. Dia main satu masa nanti dia kata kita akan jemu, dia kata. Hilang menarik minat. Lantas dia kata kamu akan meninggalkan guru kamu dan kamu akan pergi kepada guru lain pula. Saat itu Allah tidak akan memberkati kamu dalam usaha mencari ilmu. Dia kata jangan lagi pergi duduk dulu, tengok sesuai tak dengan mustawa kita, tengok sesuai tak zauq hati kita tu ada. Kadang-kadang tuan-tuan, dia guru-guru ni pun tuan-tuan, dia bukan sama semua orang. Ada orang dia duduk-duduk sila, dia guru tu nampak sesuai dengan hati dia. Ada orang dia tak mau. Ustaz tu betul pun nyanyi tak syok dia tak mau. Dia tahu ustaz ni syok ada penyanyi. Jadi dia masing-masing orang dia bukan nak sama. Ustaz ni menyanyi banyak sangat pula dah. Ustaz ni cerita sangat cerita kitab sudah dia tak mau pula. Dia bukan sama. Kan? Kita tak boleh nak paksa, tak boleh. Orang ni mungkin minat style ni, orang ni minat style ni. Kita tak boleh nak paksa orang. Tak boleh nak maksa orang suka cara kita. Tak boleh. Dia passion macam-macam. Oleh itu dia kata, hendaklah kamu membuat penelitian selama 2 bulan dalam usaha memilih guru. Perhati dulu, dia kata, perhati dulu. Mintalah pandangan dalam hal tersebut sehingga kamu tidak perlu meninggalkan mana-mana guru dan berpaling tadah daripadanya. Dan kita duduk bersila, dia kata, mengaji sampai habis. Itu maksud dia. Maksud dia. Sewaktu itu kamu mampu menetap bersama seorang tuan guru dan pengajian kamu akan menjadi berkat serta banyak manfaat yang akan kamu perolehi. Wallahu a'lam. Jadi dia kata, dah kita cari dah, kita confirm dah tahun tu, kemas dah, duduk sila bagi cantik tu. Jangan duduk mangkit pergi ke lain dah. Mengaji bagi habis. Bagi habis satu kitab, jangan duduk celup-celup. Pi lari tanu celup tani tak dan habis hak ni lari tani. Itu tak kena. Kita kena mengaji bagi ada marotib dia, peringkat-peringkat dia. Habis peringkat pertama, naik peringkat kedua. Beza dengan situasi kita. Beza dengan situasi tuan-tuan. Situasi kita ni dia mengaji waktu maghrib. Dia mengaji waktu hari cuti. Hari lain kita habiskan dengan kerja. Jadi peringkat kita ni tuan-tuan, hak masjid sedia tu hak cantik ya. Tentang kawasan masjid pun dia tengok, dia teliti dah. Yang nak mengaji abad apa dia, kan? Mai kita pencet ni tuan-tuan, dia tak sama dah kemasukan sewaktu umur kita 15 16. Tak sama tuan-tuan, jangan duk lawan lah. Memang tak sama. Kita umur 15, dia punya input dia mana nak sama dengan orang umur 55. Kan? Tak sama. Jadi kalau hak umur 7, 8, 9, 10 tahun dia boleh bersila 3 jam. Kita sejam tu pun kira hero lah. Dia tak sama lah tuan-tuan, kita kena mengaku lah. Kan, orang 40-an nak sama dengan orang umur belasan, tak lebih dah. Orang boleh, mereka boleh hafal setahun 10 juzuk tentu. Kita tuan-tuan 100 tahun 10 juzuk pun tak tentu. Dia main dah umur ni, tapi kena usaha, kena ada. InsyaAllah yang nak bagi tu Allah. Tapi adat kebiasaan dengan umur kita tu macam tu. Tu maksud dia. Jadi kita nak pulun macam orang muda tu tak ada lah. Nak pulun, nak boleh macam orang yang memang dia full time dia mengaji tu tentu berbeza. Macam tu juga kadang-kadang tuan-tuan, anda duk pergi kuliah-kuliah, adalah timbul kan. Adakah sama
adab seorang penuntut ilmu sepenuh masa dengan guru dia, dengan adab orang biasa-biasa yang menuntut ilmu pada kuliah-kuliah mingguan bulanan ni, tentu ada sedikit perbezaan. Tuan-tuan mai-mai, tuan-tuan sandak dindin, saya terkah, tuan-tuan tak mai dah. Beza dengan kita pelajar menuntut tu had umur, yang memang tugas dia sebagai penuntut ilmu. Hak zaman tuan-tuan ni sakit belakang. Saya mengajar di Derang contoh. Kalau mai pengajian umumi, mengaji talaqi kitab, nada. Tentulah budak-budak semua kena mai duduk, tunduk, tak boleh sandak. Sesuailah dengan mereka. Kita ni tuan-tuan dia bezalah sikit. Kalau saya pun nak terkah tuan-tuan, kira tuan-tuan mai pun besar tu dah. Itu tu kata ada adab dia, ada kesesuaian tempat dan peringkat umur. Siapa mai lambat pada saya jangan naik masjid. Tak boleh Kawan ada kerja tak mana tak tahu tadi. Beza dengan kita mengajar di sekolah. Di sekolah memang tugas utama dia sebagai penuntut ilmu. Jadi tuan-tuan mai lambat pun mai masuk mengaji lah. Jangan aku lambat dah, saya lambat pada tu guru tak ada adab dah mai. Lebih baik tuan-tuan mai lambat daripada tuan-tuan tak mai langsung. Tuan-tuan kena faham dalam konteks tu lah. Kita mengaji adab lah, tapi situasi dia bagaimana? Kan aku lambat, aku dah lah balik kerja kalau aku lambat ni ustaz mai dah tak ada adab dah, adab mai. So, okeylah. Jangan guna alasan lambat tak ada adab tu tak mengaji. Tu. Aku mengantuk, lagi aku masuk aku terlena guru terkah. Dah, guru tak terkah. Guru kena bijak. Dia orang tua. Bezalah dengan dia mengajak budak umur memang kerja dia main mengaji. Mana nak boleh sama tuan-tuan? Tak boleh sama. Saya mengajak sini 5 kali, tuan-tuan saya mau ada 5 kali. Tak samalah tuan-tuan, bukan pelajar sepenuh masa. Jadi jangan guna alasan tu untuk tak main masjid. Tu maksud saya. Mainlah. Tak mengaji, ada ke lapangan, kita dah pulun dah retiak untuk main, tak boleh main terlambat ke apa? Main duduk sila. Tak boleh nak duduk betul pi sandak. Jangan guna asal saya tak payah daripada sandak sampai saya balik. Dia tahu tak boleh ya, jadi tentulah ada perbezaan sedikit sebanyak. Benar-benar tu nak kena ambil keraian. Benar-benar tu tuan-tuan. Jadi jangan guna alasan lah saya ustaz sakit belakang pakai tak main mengaji tu alasan. Main lah, tak ada masalah apa. Wallahu a'lam. Mari kita tengok pula tuan-tuan hakikatut tauhid, pengertian tauhid pada muka surat 23. Habis dah hujung dah, kita sampai habis. Kita sampai dah ke penghujung mukadimah sebelum kita masuk tauhid yang pertama. Sebelum kita masuk bab yang kedua, perbincangan kepada tauhid rububiyah. Baik, kita dah duk bincang sebelum ni tuan-tuan, tauhid yang salah. Kita dah bincang dah 2-3 benda tauhid yang salah. Yang diomai kepada kita grup Mu'tazilah lah apa semua ni kita dah bincang dah kan. Kita juga bincang sebelum ni dalil-dalil nakli dia. Dan tuan-tuan mai, dan di sini Tok Syekh kita bawa tauhid yang sepatutnya, tauhid yang macam mana tu. Jadi tauhid yang dimaksudkan ialah tauhid dari sudut i'tiqad, yakni yakin dan percaya, i'tiqad ilmi ni. Kita belajar hasil daripada ilmu tu menimbulkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah. Dan suluk tingkah laku. Satu yakin di hati, percaya di hati. Lepas itu maka tingkah laku kita melakukan penyembahan kepada yang yakin di hati kita tu kepada siapa? Macam tu. Dia kena dua lah. Satu, secara ilmu kita kena belajar lah. Siapa Tuhan kita ni, macam mana dia, macam mana. Ada keyakinan di hati kita, itulah Allah. Dan mesti diturut sertakan dengan suluk tingkah laku penyembahan kita tu kepada Allah macam mana. Dua-dua ni kena ada. Macam mana kita nak melakukan penyembahan ubudiyah?
Sedangkan kita tidak yakin kepada siapa ubudiyah tu dilakukan. Dua-dua ni kena serentak. Satu, ada keyakinan kita, yakin di hati kita, sungguh-sungguh siapa dia, kita nak sembah ni siapa dia, maka penyembahan itu semata-mata kerana Allah. Dua-dua ni kena ada. Satu, keyakinan, yakin di hati. Yang kedua, tingkah laku tubuh badan hasil daripada keyakinan hati. Itu tauhid tu. Baik, dengan kata lain bahawa kedua-dua tauhid tersebut tidak boleh berpisah di antara satu sama lain, macam ana urai tadi. Tauhid dalam makrifah, mengenai, isbat, penetapan, tetap hati kita tu, dan i'tiqad, kepercayaan, kepegangan, dan tauhid terhadap tuntutan, keinginan dan kehendak, semuanya menjurus pada Allah. Keimanan seseorang tidak akan diterima di sisi Allah. Kita dok mengaku kita beriman, tidak akan diterima di sisi Allah selagi tidak ditegakkan di atas mentauhidkan Allah dari sudut ilmu dan i'tiqad. Ilmu ni kita tahu dalam maklumat kita, dan i'tiqad kita yakin dengan ilmu yang kita perolehi tadi. Itu baru jadi kita nak kata kita beriman sungguh-sungguh. Kita beriman sungguh-sungguh. Jangan takat dia tahu aja, dia tahu tapi tak yakin. Tak mau. Dia tahu Allah tu satu aja. Dia tahu Allah tu bagi rezeki kat dia. Dia tahu Allah lah yang memberikan nyawa dan mengambil kembali nyawa. Tapi dia tak yakin. Dia tak yakin sungguh. Beza. Tahu dengan yakin ni dua benda yang sangat sangat beza. Nak timbul keyakinan kena tahu, tapi tahu belum tentu yakin. Tapi kalau nak yakin kena tahu, kena ada ilmu. Itu yang kita duk suruh mengaji ilmu tauhid tu. Pasal apa? Pasal nak mentauhidkan Allah kena ada ilmu. Dia tak boleh ragu-ragu lah. Dia tak boleh ada ragu-ragu. Dia kena confirm sungguh-sungguh. Confirm sungguh-sungguh. Dia duk mai ragu ni, ish. Tu dia tak dipanggil i'tiqad lah tu. Dari sudut ilmu dan i'tiqad, seseorang itu hendaklah beriman kepada Allah, yakin kepada Allah tanpa ragu-ragu, tu iman. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Hujurat ayat 15, Allah sebut, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Allah abad kita surah Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul, summa lam yartabu, kemudian dia tak ragu. Tu dua tu. Satu, dia percaya dan dia tak ada rasa ragu-ragu ila akhirlah, sehingga akhirlah dia tak ada ragu. Dia percaya dan dia tak ada ragu. Kalau dia duk rasa ragu-ragu lagi tu, dia bukan sampai iman dia tak sempurna sungguh. Jadi yang nak menguatkan iman ni dengan ilmu ataupun dengan ketahuidan kita kepada Allah. Seseorang itu hendaklah beriman kepada Allah yang tunggal dari segi zat. Tak ada zat lain sama dengan zat Allah. Sifat tak ada. Sifat Allah tunggal itu satu je. Dan perbuatan Allah tanpa sekutu dan yang serupa dengan benda lain. Ia tiada mempunyai anak dan tiada mempunyai bapa. Allah tunggal, esa satu tu aja. Allah tak ada anak. Allah tak ada macam orang Kristian, dia ada Tuhan anak lah, Tuhan pak lah, tak ada. Allah satu tu aja. Demikian juga dari sudut qasad, niat dan amal, di mana seseorang hendaklah mentauhidkan Allah dengan ubudiyah. Ubudiyah ni pengabdian tu. Dia tulis apa tu? Pengabaian. Tu kan ya. Pengabai dengan abdi lari langsung lah. Mungkin silap cetak tu, mungkin silap cetak, bukan silap orang tulis lah. Tu guru Yusuf Qardawi ni betul lah, mungkin silap cetak. Ubudiyah ni pengabdian yang sempurna. Kalau tentu ada pensel, tanda sikit tu. Serta diberikan ketaatan yang mutlak, tunduk kepada Allah, bertaubat, bertawakal, takut dan mengharap hanya kepada Allah. Tu yang ada di hati kita. Ketika kita melakukan pengabdian kita kepada Allah, satu-satu saja tujuan kita, yakni Allah. Selagi mana duk harap ada orang puji, ada orang pahat, tu yang kata bukan semata-mata ubudiyah kepada Allah tu, tak selesai lagi masalah kita.
Mungkin tuan-tuan nanti kita dan masuk tauhid rububiyah tu baru ada huraian yang kita boleh faham sikit insya-Allah. Tauhid dengan pengertian pertama ialah tauhid yang dinyatakan dengan jelas dalam surah Al-Ikhlas seluruhnya, dan awal surah Ali Imran, awal surah Taha, awal surah Alif Lam Mim As-Sajdah, awal surah Al-Hadid, dan akhir surah Al-Hasyr, dan terdapat juga di surah-surah yang lain. Tauhid dengan pengertian pertama dia kata dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ni surah apa? Kita duk sebut baca qul huwallahu ahad tu, qul huwallahu ahad. Tuhanku ni hanya satu. Itu tauhid yang pertama. Kita yakin tak ada Tuhan lain dah, Allah. Allah ni juga tempat kita minta pertolongan. Allah tak beranak dan tak diberanakkan, dan tak ada yang siapa serupa dengan Allah. Tu kita dah baca qul huwallahu ahad lah. Tu tauhid yang pertama. Tauhid yang pertama ni bersihkan kita dari segala benda yang lain. Allah tu satu ya. Allah tu satu tu lah. Allah tu lah kita minta tolong. Allah tu tak ada anak, tak ada adik-beradik, tak ada syarikat, tak ada share partner dalam menguruskan alam ni, dan Allah tak ada serupa dengan dia. Itu tauhid yang pertama. Nanti kita masuk huraian dia saat muka surat yang akan datang lah, mungkin bulan 4 lah. Tapi hak tu hak pertama. Hak ni yang Syekh Yusuf Qaradawi kata tauhid dengan pengertian yang pertama ni tauhid yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Apa dia? Mula dengan Allah tu satu. Allah tu tempat minta tolong. Allah tu tak ada anak beranak, dia tak ada keturunan, dia tak ada. Dan Allah ni tak ada yang serupa dengan dia. Itu yang pertama. Tauhid dengan pengertian kedua ialah apa yang terkandung dalam surah Al-Kafirun, satu kumpulan surah Al-An'am, Al-A'raf, surah Yunus, surah Az-Zumar, dan ayat-ayat akhirnya, dan keseluruhan surah-surah Al-Quran. Menurut Al-Allamah Ibnul Qayyim, tiap-tiap surah dalam Al-Quran mengandungi kedua-dua tauhid tersebut. Dalam tiap-tiap surah ada dua-dua ni. Satu tauhid yang pertama mengesahkan Allah, Allah tu satu, dan yang kedua tauhid pengabdian, ubudiyah kita kepada Allah. Kalau dia kata tauhid dengan pengertian kedua ialah apa yang terkandung dalam surah Al-Kafirun, tuan-tuan boleh baca qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maknanya penyembahan aku tak sama dengan penyembahan hampa. Tauhid pertama tadi yakin Allah tu satu aja. Tauhid kedua, penyembahan kita juga tak ada share dengan orang lain punya. Sembah kita betul-betul Allah punya. Tu nanti kita ada huraian lah lebih panjang dalam tu. Dan terdapat ramai pengarang dahulu dan sekarang menamakan, baru nak mula masuk. Dan terdapat ramai pengarang dahulu dan sekarang menamakan tauhid jenis pertama yang kita baca tadi ni, yang menyatakan Allah tu satu, Allah tu lah tempat tumpuan, Allah tu lah tempat minta tolong, Allah tu satu tu aja. Tak sama benda yang lain dengan Allah dan sebagainya. Tauhid ni yang pertama ialah tauhid ilahiyah ataupun tauhid yang pertama ni tauhid rububiyah. Dan jenis kedua dengan nama tauhid ilahiyah ataupun uluhiyah. Tempat penyembahan kita semata-mata kerana Allah ni, yang ni tauhid uluhiyah. Saya kira saudara pembaca masih memerlukan kepada penerangan. Ya, betul. Yang ni baru tu saya kata tadi tuan-tuan, dia kitab ni tuan-tuan, pengalaman kita dulu surah apa mengaji, dia hak bab satu ni dia orang panggil apa? Nak selesai bab satu ni lah. Dan dia masuk bab dua ni dia seronok dah. Dia mula dah bincang bab satu ni, dia nak kena parti semua. Dia lambat lah sikit. Dan dia masuk bab dua tu laju lah. Kalau ustaz tu tak tuang lah. Dia yang duk lambat, so ustaz tuang. Kan? Kalau tuan-tuan tak apa, tuan-tuan nak main dulu. Kalau tak tuang tu, insya-Allah kita cepatlah. Jadi saya kira saudara macam masih memerlukan kepada penerangan dan surutan mengenai pengertian dua istilah tersebut, hingga kelak dia kata dapat penerangan jelas dari Allah serta dapat pedoman dari agama. Bagi yang ingkar, yang tak mau nak ambil tahu ilmu tauhid ni, dia kata tak mau memberikan perhatian sungguh, dia kata ia akan binasa dengan keingkaran dan akan hiduplah golongan yang menghayati petunjuk Allah. Bab 2 tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni tuan-tuan kita akan bincang bulan depan insya-Allah. Jadi takat tu dulu tuan-tuan, insya-Allah. Moga-moga pertemuan kita malam ni diberikan keberkatan dan rahmat oleh Allah.
Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa membimbing kita, memberikan petunjuk dalam kita menghadapi dunia yang penuh apa ni tuan-tuan, penuh mihnah, banyak tribulasi, banyak yang pelik-pelik yang ada atas dunia ni. Bukan dekat kita lah, keluarga kita, anak-beranak kita. Anak-anak kita ni bukan nak duk celah ketiak kita, no, dekat biar. Saya pun ada anak besar-besar lah, tuan-tuan pun lagi besar, kan? Mereka semua bukan nak duduk di bawah kita, kita pakai remote ya. Jadi kita minta Allah lah yang boleh menetapkan hati-hati mereka, insya-Allah tuan-tuan. Jadi takat tu dulu kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.